Program Selahan Budi secara langsung akan melibatkan penyertaan khalayak yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam, badan berkanun, sektor korporat, pelajar IPTA dan IPTS, pertubuhan bukan kerajaan, persatuan belia, pelajar IPTA, IPTS dan sekolah menengah yang merupakan aset negara khususnya di masa hadapan. Pembinaan bangsa melalui patriotisme adalah berasaskan kepada penyatuan dan perpaduan rakyat yang kukuh bagi mencorakkan hal tuju perubahan Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, memulakan acara pada petang yang penuh bermakna ini, kita panaskan dulu suasana dengan menjemput saudara Ria Asmira yang akan menyampaikan sebuah puisi. Dipersilakan. Puisi saya berjudul Dekat dan Jauh. Dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, 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 jauh, 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 dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berantara, dekat seperti kita dengan bumi, jauh bagai bumi dengan langit, jauh kita bila kita lupakan dia, dekat dia memerhati gelagat kita. Dekat segera dengan amal agar tidak tersesat nanti di hujung jalan pulang. Dan segeralah jauh hati kita daripada pancaran maksiat larangan yang terindah. Dekat dan jauh, saling memerlukan pilihannya di tangan kita demi kelangsungan sebuah kehidupan. Dekat, dekatlah diri dengan kematian kerana mati amat mendekat. Jauh, jauhlah dengan cinta dunia moga hati tidak berpaling arah. Dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, 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 jauh, 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 jauh. Yang dihormati sekalian, memulakan susunan atur acara kita pada petang ini, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Encik Abdul Muttalib bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kedah, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis kepada APJ Setan Dolim kerana memberi ruang untuk PKN Kedah mengadakan Selahan Budi kali yang kedua pada tahun 2016. Sebenarnya saya mohon kepada Cik Irwan supaya ditiadakan ucapan pengarah. Tapi Cik Irwan kata, bos cakaplah sikit, saya tahu pasal apa Selahan Budi. Dan kebetulan pengacara apa ada sebut dah sikit tadi berkaitan dengan Selahan Budi yang dibuat oleh PKKN. Dan saya ambil kesempatan di sini juga nak bercerita sedikit berkaitan dengan latar belakang apa yang kita maksudkan dengan Selahan Budi. Sebab di bawah teras Jabatan Kebudayaan dan Kesenian, buat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Budi Bahasa dan Nilai-Nilai Murni merupakan salah satu kempen yang kita anjurkan dari masa dan semasa. Cuma untuk 2-3 tahun terakhir ini kita ubah suai sikit, kita namakan dia Selahan Budi ataupun Bicara Budi. Untuk Selahan Budi yang kita mensasarkan menyemai sikap-sikap budi bahasa, nilai-nilai murni, kerjasama, hubungan silaturahim, kita sampaikan dalam berbagai segmen. Dan segmen yang utama kita sampaikan melalui pengucapan awam ataupun penyampaian ataupun bicara budi oleh tokoh-tokoh tertentu yang menjadi figura oleh publik, yang menjadi tokoh-tokoh yang dikenali oleh orang awam sebagai tokoh-tokoh yang hebat. Dan untuk tahun 2016 kita ada 2 segmen Selahan Budi. Yang pertamanya kita dah buat dalam bentuk bicara tokoh, yang kita jemput seorang pegawai kanan polis yang dikenali satu Malaysia sebagai seorang tokoh perkhidmatan beruniform yang sangat berbudi dan berbudi bahasa, dan telah pun buat itu.
Dan kali ini kita berterima kasih kepada IPG Sultan Alim dalam memberi ruang untuk kita buat segmen yang kedua untuk mengangkat seorang yang kita anggap sebagai mereka yang berbudi, mereka yang berjasa, mereka yang telah kita angkat sebagai hero untuk kita paparkan pada petang ini. Ini adalah salah satu contoh mengapa perlunya nilai-nilai murni, budi bahasa, silaturahim dan sebagainya yang kita anggap sebagai itulah selahan budi yang dibawa oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Dan saya bagi pihak jabatan sangat-sangat mengharapkan supaya apa yang kita cuba terapkan ini dapat sampai kepada keseluruhan masyarakat, khususnya kepada seluruh penjawat awam, seluruh perkhidmatan kerajaan, swasta, institut pengajian tinggi, baik swasta ataupun awam, supaya kita sama-sama menjadi kata rakyat Malaysia yang masih mengamalkan budi bahasa, yang masih kuat nilai-nilai murninya, rakyat Malaysia yang mempunyai hubungan silaturahim antara satu sama lain, yang boleh bekerjasama dalam semua aspek walaupun kita sedang berada dalam ambang negara maju ataupun kawasan 2020, tetapi kita masih lagi mempunyai jati diri manusia ataupun jati diri bangsa Melayu, bangsa Malaysia, sama ada Melayu, Cina atau India, tetapi kita masih tebal dengan jati diri rakyat Malaysia. Itulah mengapa wujudnya selahan budi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Sebenarnya secara umum dia cuma kesinambungan daripada kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni, tetapi kita jenamakan semula supaya benda ini mungkin nampak lebih menarik dan lebih memberi kesan. Macam yang pengacara sebut tadi, My Hero, itu cuma nama yang kita sengaja ambil dalam bahasa Inggeris, mungkin supaya lebih dekat kepada kalangan orang muda. Bila sebut My Hero tu maksudnya orang yang telah berjasa, orang yang telah kita angkat sebagai hero. Itu sebagai salah satu contoh. Saya ingat itu saja ucapan ringkas saya. Boleh teratur Cik Rohan sekadar nak meraihkan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir. Sekali lagi saya bagi pihak JKN kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada pengurusan tertinggi Institut Perguruan Guru Sungai Petani ini yang sangat-sangat membantu, dan sahabat saya di mana yang mewakili pengarah hari ini untuk bersama-sama dalam program ini. Dan kami di pihak jabatan mohon ampun dan maaf seandainya ada kekurangan dalam menganjurkan program selahan budi pada hari ini. Saya sudah dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Berjaya Setia mula menjadi sukarelawan pada tahun 2012. Mula menubuhkan grup sukarelawan Sungai Petani, itu grup sukarelawan sendiri, pada tahun 2013. Skuad Sungai Petani membantu merawat mangsa kemalangan, mencari orang hilang dan lain-lain lagi. Mendapat pendidikan ilmu first respondent daripada JPAM dan Jabatan Bomba, dan terkini mempunyai drone dan digunakan untuk tujuan search dan research. Itulah yang saya katakan tadi, iaitu Saudara Muhammad Amir Faizal, yang kita gunakan sebagai my hero kita pada hari ini. Yang tuan-tuan dan puan-puan yang menetap di sekitar Sungai Petani mungkin tidak tahu lagi yang di Sungai Petani ini ada seorang anak muda yang berjiwa kental, sanggup membantu mangsa-mangsa dalam apa jua keadaan sekalipun. Dengan itu saya persilakan Saudara Encik Muhammad Amir Faizal untuk menyampaikan sepatah dua kata dan menerangkan lebih lanjut fungsi beliau. Biasa untuk dibalat. Tetapi saya agak kejut bila terima surat daripada JKN, terutamanya daripada Tuan Pengarah sendiri, mengumumkan saya sebagai my hero untuk 2016. Itu adalah salah satu yang orang kata pengiktirafan yang saya tak tahu nak kata apa. Nak cakap pun tak tahu nak cakap dah. Begitu besar dan bermakna beza. Terima kasih kepada Tuan Pengarah Cik Talib dan juga rakan baik saya iaitu Iwan yang banyak memberikan saya dorongan daripada dulu sampai sekarang. Terima kasih, tepukan mudah-mudahan sekali. Dan terima kasih juga tak lupa kepada IBG, iaitu saya lebih sendiri bagi mantap. Dulu. Terima kasih kepada Tuan Pengarah dan seluruh usaha yang
begitu baiklah untuk orang kata JB itu joint venture antara ABG dan juga JKKN. Baik, saya nak teruskan dengan apa yang saya nak katakan hari ini. Sebenarnya menjadi seorang sukarela bukanlah satu benda yang mudah. Berapa orang yang sanggup berhadapan dengan mayat? Berapa orang yang sanggup meninggalkan tempat tidur dalam jam 2-3 pagi untuk ke lokasi? Berapa orang yang sanggup menghabiskan duit-duit? Contohnya saya beraplikasi dengan kawan-kawan melalui walkie-talkie. Kami tak menggunakan walkie-talkie yang macam tu, kami gunakan handphone, aplikasi Zelo di mana yang menggunakan data. Dan tak banyak pun data digunakan sebenarnya. Memang mudah sangat-sangat. Macam aplikasi ni macam walkie-talkie. Okey, mulanya saya menjadi sukarela ni berminat apabila saya tolong salah seorang daripada pakcik yang kemalangan dulu. Tak dapat, saya nak tahu masa tu tak ada orang lain. Saya kalau nampak orang accident daripada jauh, gaji memang ketat betul lah semua. Memang tak boleh pergi, kita dah gugup dah, tak tahu nak buat apa. Memang ketat saja. Tetapi Allah Ta'ala bagi kekuatan pada saya pada itu untuk bantu pakcik tu. Dia jatuh motor sebenarnya. Jatuh motor ayatnya dengan baunya. Ya Allah, Tuhan yang tahu. Dari situ saya dapat kekuatan, dan salah satu daripada kekuatan saya adalah saya apabila saya buat kerja sebagai media, untuk saya menyalurkan berita-berita yang siapa tengok dalam TV9, TV3 yang macam tu, yang India ada seorang tu kan, itu yang meninggal tu dekat Syam Rusi yang top sepai tu. Itu semua adalah berita saya, berita daripada sukan tani. Ada juga yang bukan dari berita saya, tapi banyak yang saya lalui. Dan saya mohon kepada semua, walaupun pakcik-pakcik kita yang dah tua dah, orang tua sakit tua, marah pula kan, yang orang lama-lama, kalau boleh asuhlah anak anda untuk menjadi sukarela. Sebab kurang-kurangnya pun kita kena ada basic juga, asas untuk menjadi sukarela sebagai first responder. Macam mana kita asuh daripada rumah dulu. Kita bukan apa, takut-takut tercekik tulang, dan tulang tak boleh. Macam mana kita nak buat? Dan yang paling utama, yang paling terbaru, saya buat CPR tu. Yang tadi dengar tu Pakcik Zuki tu tangan saya. Dan itu adalah orang yang ketiga yang saya cuba selamat dan tak dapat diselamatkan. Dan boleh katakan bermain dengan emosi bila kita buat CPR. Saya menangis sehingga saya minta Allah Ta'ala pinjamkan nyawa dia seketika untuk anak dia sempat pulang. Memang saya menangis dan air mata saya jatuh atas badan mayat tu. Jadi kita tak tahu nak cakap apa pasal tu. Perasaan memang agak-agak, memang orang kata apa, tertekan. Dan memang orang kata apa, kalau boleh nak harapkan dia tu bangun semula untuk mengucap apa yang, ataupun untuk nak beritahu apa yang dia terpendam sebelum dia meninggal. Bukan satu benda yang senang. Saya banyak menangis setiap malam bila saya tengok mayat yang saat akhir saya dibantu. Di situlah dia meninggal. Itulah yang amat-amat orang kata, orang kata apa, tak boleh nak berhadapan dengan situasi itu. Dan menangis bila balik je mana. Tengok yang macam muka macam kasar kan, tapi sebenarnya hati kecil ni memang tak tahu siapa yang tahu. Saya menangis. Dan saya kalau tengok saya sekarang cakap pun memang boleh naik mata. Untuk jadi seorang sukarela bukan satu benda yang mudah. Yang memerlukan kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang kita tak jangka. Baik, dia rasa saya pun tak mahu cakap panjang. Saya kalau nak boleh benda ni ingat jam lagi tak minggu. Jadi saya rasa terima kasih Wan bagi peluang kat saya. Terima kasih Tuan Haji Dun Talib yang banyak bagi saya dorongan. Beliau juga selalu duk jumpa dengan beliau juga duk bagi support kat saya untuk belajar dan sebagainya. Jadi itu saja saya ingat. Terima kasih atas sokongan dan sudi tengok video tadi, meeting tadi. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa bolehlah hubungi kami di Facebook Squad Sukan Tani. Itu saja setakat ini daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Serelahan budi bagi bilangan kedua bagi tahun 2016. Itu syabas dan diucapkan tahniah kepada saudara Amir yang telah diangkat sebagai mahiro. Semoga beliau terus meneruskan kerja sebagai sukarelawan dan sangat saya mengucapkan. Jadi kepada semua para hadirin sekalian diucapkan sekali lagi terima kasih daripada kami di JKKN Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kedah Darul Aman di atas kesudian memenuhi ruang program kita pada hari ini, dan sampai kita bertemu lagi di masa dan di lain hari, insya-Allah. Assalamualaikum. Jadi untuk